الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون، قد ضمنت تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلايق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير، ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير، ما ريح الصبا مالت للغصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الزم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والإمام الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، نفعنا الله به وبعلوم في الدارين آمين، في كتابه مزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام القطب الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنهما وعن بقية العلماء
ونفعنا الله بهما وبعلوم في الدارين آمين. هذا belajar madrasah tazkiyah لماذا تأخروا. ليعرف المدير والحارس وقت الروحة يأتي مبكر. قال رضي الله عنه: ولقد قال سيدنا أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. Diriwayatkan daripada Ubay ibnu Ka'ab, katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memperbanyak berselawat kepada engkau. Maka sebanyak mana saya patut untuk berselawat kepada engkau? Wa ma'na kam aj'al laka min salati fihi tafsiran. Al-awwal anni astaghriqu min awqati wa asrifu faraghi fi salati alaik. Maksud daripada soalan ini, daripada Ubay bin Ka'ab yang bertanya kepada Rasulullah, adalah saya akan menghabiskan masa saya untuk bersalawat kepada engkau. Wathani, makna yang kedua, anna salawati alaika kathiratun fakam min thawabiha aj'aluhu laka wa uhdihi ilaika. Yang kedua, salawat aku kepada engkau, wahai Rasulullah, itu banyak. Lalu berapa banyakkah yang boleh aku hadiahkan pahala salawat itu kepada engkau? Jadi soalan tadi ada dua makna. Sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab bertanya, saya akan habiskan masa saya untuk bersalawat kepada engkau. Yang kedua, artinya atau soalannya adalah, salawat saya kepada engkau itu banyak, wahai Rasulullah. Berapakah daripada pahala salawat itu yang boleh saya hadiahkan kepada engkau? Jadi yang pertama, soalan itu mengandungi arti berapa banyak masa yang dia nak gunakan untuk salawat. Yang kedua, berapa banyak pahala yang akan dihadiahkan kepada Rasulullah daripada pahala salawat. Faqala ma syi'ta, Nabi menjawab, mengikut kehendakmu. Qala qultu ar-rubu'a, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan ar-rubu'a, yakni 1/4 daripada pahala itu, atau 1/4 daripada waktu yang saya ada, saya gunakan untuk bersalawat. Faqala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Terpulang kepada dirimu, tapi kalau engkau tambah, maka itu lebih baik. Qultu an-nisfa. Kemudian aku mengatakan, kalau begitu separuh daripada masa yang aku ada, aku gunakan untuk bersalawat. Atau separuh daripada pahala salawat itu aku hadiahkan kepada engkau. Nabi menjawab, qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Terpulang kepada dirimu, kalau engkau tambahkan lagi, itu lebih baik. Qala qultu afa thuluthan safa thuluthain. Kalau begitu 2/3 daripada masa aku gunakan bersalawat kepada engkau. Atau 2/3 pahala salawat aku hadiahkan kepada engkau. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Terpulang kepada engkau, kalau engkau tambahkan maka lebih baik, kata Nabi. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu aku jadikan waktu yang aku ada hanya untuk bersalawat kepada engkau sahaja.
atau semua pahala salawat aku hadiahkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Nabi menjawab, idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu, kamu akan dicukupkan daripada segala kerunsingan kamu, dan kamu akan diampunkan semua dosa kamu. Fadilah bersalawat kepada Nabi SAW. Idza ja'alta li salataka kullaha fala hamma wala dzamba. Yani artinya, kalau kamu habiskan masa kamu bersalawat kepada Nabi, maka tiada kesusahan pada dirimu dan tiada dosa pada dirimu. Wa idza kufiyal insanu hammahu fid dunya intahat masyakilud dunya. Kalau orang diangkat kesusahannya di dunia dengan berkat salawat, maka tak ada kesusahan baginya hidup di dunia. Sebab salawatnya mengangkat kesusahan, sementara dunia ini tidak terlepas daripada pelbagai macam dugaan. Paham tak? Wa idza ghufira dhanbuhu fil akhirati intahat masyakilul akhirah fala tabqa lahu mushkilatun fid dunya wala fil akhirah. Kalau di akhirat nanti orang yang bersalawat itu dosanya diampunkan, maka tiada lagi masalah baginya, bagi orang bersalawat tadi, permasalahan yang akan dihadapi di akhirat. Dengan demikian, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi di dunia, diangkat kesusahannya di dunia sehingga hidup di dunia tidak susah, dan diangkat kesusahannya di akhirat sehingga di akhirat pun tidak susah, dengan diampunkan dosanya, sehingga orang yang bersalawat kepada Nabi hidup di dunia tanpa masalah, hidup di akhirat tanpa masalah. Berkat salawat kepada Nabi SAW. Tengok keagungan salawat macam mana kepada baginda Rasulullah. Malam ini malam Jumaat, berbanyak bersalawat kepada Nabi SAW. Hatta qala al-'arifuna anna alladhi yukthiru as-salata 'alayhi bil mahabbati wasyauqi wat-ta'dhimi yantabi'u fi qalbihi suratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa jamaluhu al-asna alladhi khalaqahu Allahu 'alayhi. Sebagian daripada mereka orang-orang arif mengatakan bahwa orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi, maka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerinduan, dengan penuh pengagungan, maka akan yang tabi', maksudnya terbayang dalam hatinya atau tergambar dalam hatinya wajah Nabi Muhammad SAW dan keindahannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan memperbanyak bersalawat itu akan melihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Wa ma fi jami'il akwani wasilatun ila isyraqi nurir rahman fil qalbi kamithli surati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada di atas muka bumi ini wasilah untuk kita mendapatkan nur daripada Allah yang melekat di hati seperti bayangan wajah atau gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai tanda nur terbesar diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Bila setiap ibadah itu ada nurnya, maka ibadah salawat kepada Nabi, nurnya itu adalah melihat keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana tasawwurul masajidi wal ka'bati al musharrafati wal rawdati syarifati yu'athir fi at-tanqiyati wat-tathhir fadhatul Mustafa fawqa dhalika kullih. Kalau seseorang membayangkan masjid-masjid
dan juga Ka'bah serta membayangkan Raudhah Syarifah, maka dengan membayangkan tuh akan semakin dalam hati ini terpanggil untuk untuk suka kepada tempat-tempat tersebut, baik itu Ka'bah, ya kan. Kalau kita tengok Ka'bah dekat televisi siaran langsung, kalau kita lama tak pergi ke sana, tengok Ka'bah lain perasaan dalam hati. Tengok Masjidil Haram lain perasaan dalam hati. Tengok Masjid Nabawi lain perasaan dalam hati. Tengok ke Raudhah Syarifah lain perasaan dalam hati. Lalu tengok kepada Al-Muwajahah, tempat orang berziarah kepada Rasulullah, lain perasaan dalam hati. Tengok tempat-tempat seperti itu, kita punya perasaan dalam hati itu ada perasaan suka, perasaan senang. Baru itu membayangkan masjid, itu baru membayangkan Ka'bah, itu membayangkan tempat-tempat yang mulia. Tapi kalau yang yang tergambar dalam hati dan pikiran kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ianya adalah lebih berkesan berbandingkan kepada yang lain-lain, masjid, Ka'bah dan seterusnya. وعلى من ذلك كله فينقدح في قلب مكثر الصلاة عليه صورتها البهية وطلعته الغراء السنية ويكون من أقوى أسباب رؤيته والاجتماع به في الدنيا والآخرة. Dengan kita sentiasa bersalawat kepada Nabi dan membayangkan dalam hati ini keindahan, dan akan diberikan bayangan keindahan Nabi Muhammad SAW yang begitu indah, maka itu wasilah bagi hamba tadi, bagi seorang tadi untuk rapat dan dekat dengan Nabi SAW di dunia atau di akhirat. Seperti dalam hadis yang saya bahaskan semalam, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Thumma inna salata alaihi tunsabu ilaina wa nahnu la na'malu syai'an wa laysat min indina as-salah innama natlubu min rabbih alladhi amarna bis salati an nusalliya huwa alaih. Kemudian dalam berselawat itu, kita kalau berselawat kepada Nabi, bukan kita direct berselawat kepada Nabi, melainkan selawat yang kita ucapkan untuk Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita berselawat dan memberi pahala melalui selawat itu, baik kepada Nabi yang kita berselawat kepadanya atau orang yang berselawat itu tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham dong? Orang yang kita bersalawat kepadanya Rasulullah, tapi cara kita bersalawat itu meminta Allah bersalawat kepada Rasulullah. Ini luar biasa. ولا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك فنقول اللهم صل عليه. Oleh sebab itu kalau kita bersalawat kepada Nabi, kita mengatakan Allahumma salli alaihi. Ya Allah, sampaikan salawat saya kepada beliau. Faham tuh? Bukan mengatakan ya Rasulullah usalli usallim alaik. Wahai Rasulullah, saya bersalawat kepada engkau. Itu pun kalau ada orang berkata demikian, itu tetap bermaksud wahai Allah, sampaikan salawat dan salam saya kepada baginda Rasulullah. Yani tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu baginda Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kita tahu cara bersalam kepada engkau, bagaimana bersalawat kepada engkau? Kata Nabi, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad. Demikian dalam kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita itu kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan salawat kita, karena yang sangat mengetahui balasan untuk diberikan kepada baginda Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka kita meminta kepada Allah untuk memberikan rahmatnya dan salawatnya atau pahala salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin qala lana antum faqad utlubu min alladhi amarakum bis salati alaihi an yusalli alaihi likai tartabitu wa tattasilu wa ta'rifu al-qadra wal makana wa tu'azzimu hadha ar-rabb ومختاره بأن تقولوا اللهم صل عليه أي ارحمه رحمة عالية عظيمة مقرونة بالتعظيم لائقة بمقامه عندك ومنزلته لديك. Fahimtum? So dalam kita berselawat, kita minta kepada Allah supaya sampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Agar supaya kita tahu bahwasanya baginda Rasulullah itu terlalu mulia sehingga untuk bersalawat dan bersalam pun juga meminta Allah supaya menyampaikan. Ini menunjukkan keagungan baginda Rasulullah SAW di sisi Allah. Wa yatadammanu dhalika i'ta'ahu jami'a ma talaba min ummatihi wa fi syu'unihi sallallahu alaihi wasallam qalu وإذا صحت صلاة الله عليك فإن جميع مالك لا تسوي ذرة من صلاة الله عليك. Kalau kamu berselawat kepada baginda Rasulullah dengan meminta agar supaya Allah yang menyampaikan salawat kamu kepada baginda Rasulullah, kalau salawat itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala yang kamu dapat itu tidak dapat dibandingkan dengan salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Yani kita bersalawat kepada Nabi dan Allah bersalawat kepada kita. Sebab kita bersalawat kepada Nabi, tak boleh dibandingkan salawat kita kepada Nabi dengan salawatnya Allah kepada kita. Pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang berselawat tidak boleh disamakan dengan nilai dan kualiti salawat kita kepada baginda Rasulullah. Kita berselawat kepada Nabi yang untung kita, yang bertuah kita, yang dapat pahala kita. Walaupun kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tom? Ini menunjukkan betapa mulianya amal ibadah salawat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas langsung kepada orang yang berselawat itu, yang tidak dapat dibandingkan balasan Allah dengan salawat kita kepada baginda Rasulullah. Naam, قالوا وإذا صحت نعم فلو وضعنا جميع مالك صالحة في كفة وجاءت صلاة واحدة من الله لرجحت بهذا كله فكيف إذا كنا نؤطى بالصلاة عليه إذا قبلت 10 صلوات. Coba bandingkan, kata penulis di sini. Naam, orang yang bersalawat kepada Nabi SAW dibalas salawatnya oleh Allah dengan 10. Satu saja salawat daripada Allah kepada orang yang bersalawat dibandingkan dengan semua amal ibadah orang itu, salawat Allah kepada orang tersebut lebih berat berbandingkan semua ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Seorang beribadah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kemudian, di antara ibadahnya dia bersalawat kepada Nabi. Pahala bersalawat kepada Nabi, 1 dibalas 10. Daripada 10 salawat yang dibalas oleh Allah kepada orang bersalawat ini, 1 saja daripada balasan salawat Allah dibandingkan dengan seluruh amal ibadah orang itu, salawat Allah kepadanya lebih mulia daripada semua ibadah orang yang diberi pahala salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 saja salawatnya, apatah lagi kalau 10.
betapa agungnya fadilah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fasayyi'atuka fil mizani yumkinu an tarjaha bihasanatika lianna sayyi'atika wa hasanatika min fi'lik. Amal perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kamu nanti di akhirat ketika ditimbang mungkin akan dilihat amal maksiat yang dilakukan itu mungkin timbangannya lebih berat daripada amal baik. Karena amal-amal maksiat dan amal-amal baik itu adalah perbuatan kamu. Lakin salatullahi alaika min fi'lihi huwa subhanahu wa ta'ala. Wa la yarjahu syai'un 'alaiha. Li'annahu la yumkin an yarji'a fi'lu adamiyyin ala fi'lillahi ta'ala fi'ulah. Yani kalau seseorang itu amal perbuatannya ditimbang nanti di akhirat, maka amal perbuatan baik dan amal perbuatan yang tidak baik masing-masing akan ditimbang. Tetapi amal baik dan amal perbuatan tak baik balasannya itu hasil daripada perbuatan kita untuk diri kita. Tetapi kalau orang berselawat kepada Nabi, itu yang memberi balasan salawatnya kepada Nabi, tapi yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang datang daripada Allah tidak boleh kalah daripada timbangan amal ibadah dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Artinya, ibadah berselawat kepada Nabi pahalanya itu akan memberatkan timbangan dan mengurangkan timbangan yang tidak baik, menghapus kepada dosa sehingga lebih berat timbangan baik dengan amal selawat kepada Nabi berbandingkan amal yang tidak baik. Dengan demikian, ibadah salawat kepada Nabi memberatkan amal timbangan baik seseorang. Walidha rawa Abul Qasim al-Qushairi fi tafsirihi annahu idha khaffat hasanatul mu'min yawm al-qiyamati 'inda al-mizan akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitaqatan kal-unmulah فيلقيها في كفة الميزان التي فيها حسنات فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك. Dalam hadis dinyatakan di sini diriwayatkan oleh Abul Qasim al-Qushairi dalam kitabnya dan tafsirnya, katanya bila seorang mumin itu timbangan amal baiknya tidak lebih berat berbandingkan amal maksiatnya, yakni amal baiknya timbangannya ringan, maka di antara fadilah dan syafaat Rasulullah SAW kepada orang itu, baginda Rasulullah akan mengeluarkan macam kad sebesar unmulah, sebesar jari seseorang, lalu diletakkan di timbangan amal orang tadi. Maka ternyata amal perbuatan orang tadi yang awalnya lebih banyak dosanya, ketika diletakkan kad itu sebesar tangan atau sebesar salah satu telunjuk jari, didapati timbangan amal baiknya lebih berat berbandingkan amal perbuatan tak baiknya. Ketika kad itu diletak, ketika macam kad yang sebesar jari-jari itu diletakkan, ternyata amal baiknya lebih berat. Yang awalnya amal buruknya lebih berat. Kemudian ditanya, fayaqul dzalikal abdul mu'min. Maka seorang yang ditimbang amal perbuatannya tadi, yang amal perbuatan maksiatnya lebih berat berbandingkan amal taatnya, bertanya, bi abi anta wa ummi, aku korbankan ayah dan ibuku untuk engkau. Alangkah indahnya wajahmu dan alangkah indahnya akhlakmu. Kata lelaki tadi, man anta, siapa kamu? Maka dijawab, ana nabiyyuka,
Saya adalah nabi kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi salatuka alayya wa qad waffaituka iyyaha ahwaja ma takunu ilaiha sallallahu alaihi wasallam. Dan kata tadi yang saya letakkan adalah salawat kamu kepada saya waktu di dunia, maka saya balas perbuatan kamu itu atas perbuatan salawat kamu kepada aku di saat yang kamu sangat memerlukan balasan daripada saya. Yaitu bila? Ketika ditimbang. Sehingga lelaki tadi ketika ditimbang dia pun dah runsing, dia pun takut, dia pun melihat nasibnya akan masuk neraka jahanam disebabkan oleh kerana amal perbuatan maksiatnya lebih berat daripada amal perbuatan taatnya. Maka dia runsing, dia risau akan dicampakkan ke neraka jahanam. Ternyata selamat dengan syafaat Nabi Muhammad dengan diletakkan kad pada timbangannya. Kad itu kandungannya adalah salawat kepada Nabi SAW. Dengan demikian bersalawat kepada baginda Rasulullah akan memberatkan timbangan amal baik seseorang. Kama jaa fil hadits al-akhar inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan salah seorang nanti di hari kiamat. Fayanshur alaihi 99 sijillan. Maka orang tadi itu dihadapkan di akhirat dengan 99 sijil, yakni 99 catatan yang mencatat amal perbuatannya. Ya Allah, satu saja mencatat segala-galanya, apatah lagi 9. Bukan hanya 9, 99 catatan. Tak tahu setiap satu catatan itu berapa tebalnya. Kita boleh lupa apa yang kita buat, tapi malaikat tak lupa untuk catat apa yang kita buat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah seorang melafaz melainkan dicatat oleh malaikat. Faham dong? Katanya seorang nanti di hari kiamat akan didedahkan amal perbuatannya pada buku-buku catatan yang mencatat semua amalnya 99 sijil. Kullu sijillin maddul basar. Daripada 99 sijil itu satu sijil sepanjang mata memandang dia punya catatan. Ya Allah. Thumma yaqulu lahu wa tunkiru syai'an min hadha. Kemudian ditanya kepada orang yang dicatat amal perbuatannya itu, adakah kamu mengingkari segala apa yang tercatat? Adzalamaka katabatil hafidhun. Adakah malaikat yang mencatat itu zalim kepada kamu dengan mencatat apa yang kamu tak buat? Fayaqulu la ya Rab. Mereka menjawab, tidak wahai Tuhanku. Mereka benar dalam hal ini. Fayaqulu afala udhrun aw hasanatun. Adakah yang kamu boleh tunjukkan daripada kebaikan yang kamu lakukan atau excuse kenapa kamu berbuat dosa selama di dunia? Fayabhatur rajulu wa yaqul. Lelaki tadi diam, malu, dan hanya boleh berkata, la ya Rab, tidak ada yang boleh aku kedepankan. Aku tak ada sebab, tak ada excuse untuk dikedepankan sebagai alasan. Fayaqul bala inna laka indana hasanah. Allah mengatakan kepada dia, sesungguhnya kamu ada perbuatan baik yang disimpan. Wa innahu la dhulma 'alaika al-yawm. Dan setiap amal perbuatan baik itu pasti akan dibalas, akan ditimbang, dan tiada sesiapa dizalimi saat ini. yakni di hari kiamat nanti tidak ada siapa orang yang merasa dizalimi. Semua akan dapat haknya. Uhdhur waznak, fayaqulu uhdhur waznak. Kalau begitu bawa timbangan untuk menimbang amal perbuatan kamu ini.
Fayaqulu ya Rabb ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Maka amal perbuatan orang itu yang dicatat dalam 99 sijil ingin diletakkan di timbangan, di sebelahnya itu hanya satu kat sahaja diletakkan. Kata lelaki tadi, ya Allah, satu kat saja nak melawan 99 sijil ni, mestilah ya 99 sijil lebih berat amal perbuatan dalam timbangan, yang mana pada 99 sijil banyak dicatat amal-amal yang tak baik. Apa lekat ini boleh mengalahkan 99 sijil? Kata lelaki tadi. Faham tak? Maka fayakhruj lahu bitaqah. Diletakkan kad itu. Apa isi kandungan kad itu? Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kad itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu uhdhar waznak. Fayaqulu ya Rab ma hadhihi al-bitaqa ma hadhihi sijillat. Fayaqul innaka la tudlam. Ya, kena timbang juga amal perbuatan kamu, hanya satu kad kecil ini pun tak apa. Hatta dengan 99 sijil yang mencatat amal perbuatan buruk kamu. Tapi hari ini tiada sesiapa dizalimi. Masing-masing punya perbuatan kena timbang. Hatta kecil, hatta sikit. Fatudha as-sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffah. Fatashat as-sijillatu wa thaqilatil bitaqah. Setelah itu kad kecil diletakkan di timbangan, 99 sijil di timbangan yang sebelah, ternyata 99 sijil itu kalah beratnya berbandingkan dengan kad yang tertulis tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fala yathqul ma'ismillahi syai'. Tidak ada yang lebih berat yang mengalahkan beratnya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqaqanallahu bihaqaiqiha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hakikat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Warzuqna kathratas salatu wassalam ala man ja'ana biha. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita memperbanyak berselawat dan salam kepada orang yang membawa dua kalimat syahadat itu. Khairi man qalaha. Beliau adalah orang yang paling baik dalam menyebutkan dua kalimat syahadat itu. Wa adhaman 'allamaha. Beliau adalah orang terbaik mengajarkan isi kandungannya. Abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'dul muksirin min as-salati alaihi katsir ru'yati lahu. Dan orang yang banyak bersalawat kepada Nabi ini akan banyak bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yataragga fi syu'uni ru'yatihi min margan ila margan a'la. Di dalam mimpinya itu dia akan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala darjat-darjat yang tinggi bergantung kepada banyaknya ia bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah. Hatta al-ahtu lailatan ala rabbi an yuriyani iyyahu kama kanat tarahu Aisyatu wa ibnatuhu wa Fatimatu Zahra. Sehingga orang yang dia memperbanyak bersalawat kepada Nabi, satu hari dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya ditunjukkan oleh Allah kepadanya tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana baginda dilihat oleh Siti Aisyah, oleh putrinya juga Siti Fatimah Zahra. Qal fatajalla li tilka al-laila bi jalalin wa jamalin wa kamalin hara aqli fih. Maka Allah kabulkan permintaan saya. Malam itu saya melihat Rasulullah dalam mimpi saya
yakni ini berkata siapa? Salah seorang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Dia menceritakan, saya melihat Nabi dalam mimpi saya, katanya, dengan penuh keagungan, keindahan, kesempurnaan yang akal saya hilang melihat keindahan tersebut. Yani tak dapat nak gambarkan bagaimana melihat keindahan pada Nabi SAW dalam mimpinya. Itu baru dalam mimpi. Ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tak pernah tengok seindah beliau sesiapapun. Sebelum beliau atau setelahnya, tak ada yang lebih indah daripada beliau. Wa ma'a kathrati ru'aya lahu fi ma madha ma sawat syai'an indama ra'aituhu tilka al-layla ala hadhihi as-surah allati badali biha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahuwa jamalullahi al-mutlaq. Dengan apa yang saya lihat tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi saya itu tidak dapat dibandingkan dengan hakikat indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu adalah keindahan mutlak yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu tahta astaril ghairah wa innama yutajalla ala kulli qalbin bima istahad aw bima tahayya aw bima sabaqat lahu sabiqatu syahadah liyara haqa'iqa jamalillahi fi mahbubih wa safwatihi wa khiratih wa huwa al-qail al-wailu liman la yarani yawmal qiyamah. قالت السيدة عائشة ومن لا يراك يوم القيامة يا رسول الله قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه wasallam. Fil hadits dinyatakan Nabi bersabda, celaka, binasa orang yang tak tengok aku nanti di hari kiamat, kata Nabi. Siti Aisyah bertanya, siapa yang tidak melihat engkau wahai Rasulullah nanti di hari kiamat? Katanya, orang yang kalau disebut nama aku tidak berselawat kepada aku. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hada keutamaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita banyak berselawat kepada Nabi dan dapat melihat kepada indahnya wajah Nabi dan terangkat kita punya darjat dengan berselawat kepada Nabi untuk dekat dengan Nabi di dunia, di barzakh dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.